Assalamualaikum. Anda kenal dengan seniman dan seniwati negara? Kira legend-legend itulah, otai-otai dalam perfilman di Malaysia. Di Malaysia. Habis saya di Malaysia. Malaysia lah. Di Malaysia. Okey, nak tahu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Abang saya akan berkongsilah sedikit info-info mengenai apa yang Abang saya nak kongsi bersama. Lama dah tak buat video ni. Biasalah. So, insyaAllah lah 2022 ni Abang saya cuba buat at least minggu satu video ke. Kalau rajin lah. Kalau ramai yang nak dengar apa benda yang Abang saya nak celoteh dan berkongsi lah. Okey, Abang saya akan berkongsikan seniman dan seniwati Malaysia yang terkenal pada zaman dan era mereka lah. Maknanya kan kita biasa tengok filem-filem Melayu apa semua, filem-filem klasik dulu-dulu lah. So mungkin kita boleh flashback balik pelakon-pelakon terkenal seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee lah. Tapi ramai lagi selain tu yang seniman-seniman dan seniwati-seniwati yang hebat di negara kita ni. So, jom kita sama-sama saksikan apa yang Abang saya akan kongsi. Let's go. Okey, sebelum kita nak tengok seniman dan seniwati negara kita ni lah yang terkenal pada zaman era kegemilangan mereka tu. Sebelum tu kita fikir tak? Apa benda pengaruh yang boleh menyebabkan perkembangan perfilman negara kita ni bertapak di Malaysia ni lah, kiranya bermulalah era-era filem-filem Melayu ni. Okey. Satu, mula-mula sekali, kita tak boleh lupakan pelabur-pelabur yang telah menyumbangkan modal yang besar untuk mula menapakkan diri di atas bumi Malaysia ni. Dia memang pada masa dulu ialah orang-orang Melayu kita ni tak ada lagi kebolehan untuk mengarah filem apa semua. Jadi kebanyakannya pelabur-pelaburnya biasa dari luar lah. Antara yang Abang saya boleh share adalah seperti Adik-beradik Shaw. Adik-beradik Shaw ni kenal kan? Tak kenal boleh Google. Ranmi Shaw dan Ran Shaw. Adik-beradik ni. Selain tu juga seperti Oh Lok dan Lok Wan To juga memang tak dapat diketepikan lah sumbangan mereka kepada secara perfilman Melayu negara kita. Sebab masa tu biasalah filem Melayu tu masa tu berkembang di Singapura dari tahun 1940-an hingga awal 1970-an. Tu zaman-zaman dia tengah naik nak naik. Dan mereka-mereka yang abang saya sebut ni lah, Ran Shaw, Ranmi Shaw, Oh Lok dan Lok Wan To ni, mereka lah yang banyak menyalurkan modal dan membuat pelaburan dalam perkembangan filem Melayu tanah air pada masa tu. Okey, kalau input ni salah, mohon komen lah. Abang Isy pun based on apa yang buku-buku yang Abang Isy baca. Okey, Ranmi Shaw and Ran Shaw, dan kau pernah dengar kan dalam kalau Studio Jala Ampas, apa related dia ni kan. Sebenarnya adik-beradik ni, Ran Shaw dan Ranmi Shaw ni, dia telah menubuhkan Studio Jala Ampas tu pada tahun 1937. Pada 1937. Tapi masa zaman pemerintahan Jepun, pemerintahan Jepun, tentera Jepun tu dia ambil alih studio yang Ran Shaw dan Ranmi Shaw tubuhkan ni sebagai pusat untuk penyebaran propaganda mereka. Masa itulah. Tapi itulah, tak lama lah selepas pada British berjaya masuk ke dalam tanah Melaya pada masa tu, British telah ambil alih balik dan studio Jalan Ampas tu
telah memulakan baliklah operasi sebagai tempat bikin filem lah orang kata. Okey, satu lagi, Studio Jalan Ampas tu masa tu dikenali sebagai Malay Film Production di Jalan Ampas. Rasanya orang panggil Studio Jalan Ampas je kot. Okey, satu info lagi, MFP ni dia bergerak menggunakan lambang Shaw Brothers. Pernah dengar kan Shaw Brothers? Dia bergerakkan Shaw Brothers untuk membikinkan filem-filem Melayu lah. Filem-filem Melayu atau filem-filem lah pada masa tu. Walaupun masa tu saingan ada juga daripada syarikat-syarikat pembikin filem lain seperti KT Keris Filem, Nusantara Filem dan sorry. KT Keris Filem yang masih ingat. Nusantara Filem dan Keris Filem. Dia ada dua, KT Keris Filem dengan Keris Filem. Tapi dia tetap berdiri teguh. Mana MFP ni dapat berdiri teguh sebabnya Shaw Brothers ni, sebab dia menggunakan lambang Shaw Brothers ni pada masa tu, Shaw Brothers ni mempunyai rangkaian panggung wayang yang terbesar, yang banyak. Dia ada kat Singapura, dia ada kat Melaya, masa tu panggil Melaya, sekarang Malaysia, Borneo dan juga Brunei. Lepas tu, Shaw Brothers ni juga kalau memang dia satu syarikat yang kukuh lah, yang berpusat di Hong Kong. Itu salah satu faktor-faktor MFP ni dapat dapat berdiri lah. Dia menggunakan lambang Shaw Brothers. Satu lagi, Ranmi Show dengan Run Show ni, dia orang ni kalau masa dulu kira memang orang kaya lah. Jadi untuk buat filem ni memang kena orang kaya, untuk banyak duit. Pada zaman tu dia ni, adik-beradik ni merupakan hartawan. Kalau masa zaman tu dia hartawan tekstil sekitar tahun 1924. So mereka pun merancang membeli kamera. Dia pun beli kamera dan membuat filem. Antaranya ialah yang saya ada terbaca tu, satu tajuk dia Lelaki dari Shaanxi. Tapi abang saya tengah cari kat cerita tu, siapa-siapa ada boleh kongsi lah, abang saya nak tengok ke. Dengar cerita mendapat sambutan amat menggalakkan filem tu. Tak tahulah, abang saya nak tengok, abang saya tak jumpa lagi. Abang saya Google tengok YouTube pun tak ada. Siapa-siapa ada boleh kongsi-kongsi. Okey, macam mana adik-adik Shaw ni mengembangkan kat Malaysia? Okey, pada tahun 1927, Ranmi Show tu dia telah datang ke Malaya pada masa tu. Yang tu Malaysia lah. Lepas tu diikuti dengan adik-beradik dia yang seorang lagi, Run Show. Dia orang datang ke Malaysia ni, dia orang scan, tengok. Okey, dapat idea. Malaya ni dia kekurangan panggung wayang. So situ dah nampak dah bisnes boleh berkembang. Dia orang ada modal, lepas tu nampak pula peluang, apa lagi? Masuklah. So menyebabkan dia orang pun kumpul lah wang. Satu perkara yang bagus. Dia kumpul wang untuk bina wayang, panggung wayang di tanah di Malaya masa tu. Okey. Selepas tu sekitar tahun 1930, dia pun dah bina panggung wayang. Jadi dia orang pun import filem-filem. Mula-mula dia import lah filem-filem asing masuk ke Malaya, di samping menambahkan lagi bilangan-bilangan panggung wayang dia orang punya. Nampak tak cara dia nak naikkan panggung wayang kat Malaysia. Jadi yang naik tu peluang nampak, jalan. Lepas pada tu juga dia orang pun sewa lah panggung wayang yang sedia ada di tanah Melayu. Panggung wayang ada tapi tak banyak lah. Dia orang pun ambil untuk sewa tu, masukkan filem-filem yang luar untuk tarik dia penonton lah. Okey, lepas tu lepas dah stabil situ, Run Show berpindah ke Singapura untuk menubuhkan studio dan mengeluarkan filem. Okey, kat sini nampaklah, maknanya
Yang Abang Isi faham lah, Run Show dengan Ramin Show ni dia tak buka pun studio kat Melaya masa tu. Dia menambah bilangan panggung wayang. Lepas tu diimport dulu filem-filem dari luar. Dah stabil tu, dia pergi ke Singapura, tubuhkan studio, and keluar filem. Nampak? Bijak. Cantik. Business tu, okay? Alright. Pada tahun 1959 pula, Ran menumbuhkan show movie town dekat Hong Kong. Maknanya dia dah stabil dah ni, sekitar 1950-an tu dah stabil dah tu. Ni rasanya sebab dia tubuh ni mungkin sebab Jepun dah datang. Lepas tu gunakan sebagai tempat propaganda kat Malaysia rasanya lah. Kalau salah mohon maaf. Okay, sementara Ranmi pula dia stay kat Singapura untuk jaga kepentingan Shaw Brothers di Singapura and Malaya lah pada masa tu. Tapi pada tahun 1967, info yang Abang Isi dapat daripada pembacaan lah, mereka ni tutup studio Malaya Film Production di Singapura tu 1967 tanpa sebarang alasan yang konkret. Yang tu Abang Isi tak boleh kupas. Abang Isi pun tak jumpa lagi point dia sebab apa. Jadi itulah sebut sedikit antara sebelum kita kenal apa seniman seniwati tu, macam mana panggung wayang tu dapat bertapak kat Malaysia, macam mana perkembangan dia tu. Yang penting macam mana pelabur tu datang ke negara kita, bikin filem. Lepas tu sekarang memang dah ramai lah anak-anak Melayu kita, orang Malaysia kita. Tapi sejarah memang tak boleh berubah dan itulah yang tertulis. Okey, tu kisah adik-beradik show. Ni selain adik saya pada mula video tadi, habis saya dikatakan lagi seorang Ho Ah Lok. Siapa Ho Ah Lok? Ho Ah Lok ni semula-mula dulu dia menubuhkan satu production yang diberi nama Kerimau Film Production secara perkongsian lah dengan syarikat Giant Sing pada tahun 1952. Tapi itulah, perkongsian dia tu tak tahan lama, kurang setahun tak silap Abang Isi. Sebabnya dua buah filem yang dikeluarkan tu, dua buah filem yang dia produce tu tak mendatangkan keuntungan lah. Jadi dia orang pun tak bergabung lah. Lalu tapi ni lah, Ho Ah Lok ni dia kental lah. Jadi dia buka satu syarikat pula lepas tu, dinamakan Keris Film di Jalan Ampas juga, kawasan tu. Tentu ni Singapura, Jalan Ampas tentu ni Singapura. Sekitar tahun 1953. Okey. Sir Ho Ah Lok ni, saya panggil Sir lah. Sir Ho Ah Lok ni dia lahir pada tahun 1901 di British Guiana dan mendapat pendidikan awal di George Washington. Beliau pernah berpindah dan bermustatin di Penang lah, Pulau Pinang. Pernah juga melanjutkan pembelajaran di Sekolah Saint Xavier dan seterusnya Universiti Hong Kong. Di universiti tersebut, beliau mendapat ijazah dalam bidang kejuruteraan. Nampak? Orang engineering pergi ke perfilman. Sekejap. Nice kan? Idea tu pelik, unik. Okey, tapi samalah macam syarikat besar untuk kat naik. Dia ada berdepan dengan masalah panggung wayang nak tayangkan filem-filem keluarannya. Jadi Ho Ah Lok ni dia ambil langkah. Pada masa tu ada KT Organisation. Okay, dia bergabung dengan KT Organisation ni yang dimiliki oleh Lok Wan Toh, salah satu pelabur-pelabur yang awal-awal perkembangan filem di Malaysia lah. Pada tahun 1993 dia bergabung dengan KT Organisation tu. Maka pergabungan tu wujudlah satu syarikat lagi yang diberi nama KT Keris Film. Okey. Dia bergabung dengan Lok Wan Toh ni lah. Jadi pergabungan Lok nama Ho Ah Lok dengan
Loh pula dah. Apa tadi? Ho Ah Loh dengan Datuk Loh Wan Toh. Pergabungan mereka ni menubuhkan satu syarikat yang diberi nama KT Keris Film. Gabungan dua nama tu lah abang saya rasa. Okey. Loh Wan Toh ni siapa Loh Wan Toh? Loh Wan Toh ni kalau ikutkan dia ni dilahirkan pada 14 Jun 1915. 14 Jun 1915. Lagi satu background dia pun boleh tahan juga. Merupakan anak ke-11 daripada jutawan Loh Yu. Kenal kan? Loh Wan Toh ni lulus dari School of Economics London. Dan beliau ni mengusahakan panggung wayang pada tahun 1936. Orang-orang awal lah tu. Dan terus berkembang dalam perniagaannya dalam bidang panggung wayang lah. Tapi pada tahun 1964 ada berita sedih lah. Mendiang Loh Wan Toh ni terlibat dalam nahas kapal terbang di Taiwan ketika menghadiri Festival Filem Asia pada tahun 1964. Okey. Selain nama-nama yang saya sebut ni, terdapat juga pelabur-pelabur lain yang turut menyumbang. Walau bagaimanapun, pelabur-pelabur tu adalah merupakan pelabur-pelabur kecil je. Kecil, maknanya sumbangan kecil. Bukan sumbangan kecil, maknanya kalau ikutkan dari segi modal besarnya, yang abang saya cerita ni 4 orang ni. Adik-beradik show, Run show, Run show, Ho Ah Loh dengan Loh Wan Toh. Tapi sebelum tu jangan lupalah like, share dan subscribe channel Abang Isi ni. Tekan loceng tu. Jadi bila tekan loceng, apa yang Abang Isi update, insyaAllah lah korang boleh lah sambil-sambil rehat apa dengar apa, sambil-sambil rehat tu boleh lah layan apa benda yang Abang Isi berkongsi ni. Okay.
A few inches later. A few moments later. One eternity later. Eventually. Meanwhile.